سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu Asimah dan Ibu Naimah, Masya Allah ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur kepada Allah taala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sambung pengajian kita pada pagi ini, Ibu Ayah ya. Pada pagi ini macam saya maklumkan kepada Ibu Ayah semua, adalah perbahasan sorof, perbahasan ilmu sorof surah Yasin. Dan pada pagi ini kita mula ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17. Betul ke Ibu? Ayat 17 ke pagi ini? Untuk perbahasan surah sorof surah Yasin. Ataupun saya silap? Saya rasa betul ke saya silap begitu Ibu? Betul Ibu, alhamdulillah. Okey. Ada pecah-pecah ke? Mungkin line tak kuat kot Ibu Ayah ya. Mungkin dia punya line. Sekejap. Saya tengok line dia. Sekarang okey tak Ibu ya? Dengar tak suara saya? Jelas tak? Bunyi macam kipas. Memang ada kipas pun sekejap ya. Okey, kipas dah tutup. Memang ada kipas tadi, lupa. Sekarang ni bunyi kipas tak Ibu ya? Okey, patutlah. Okey. Ataupun saya panas sikit apa. Kipas. Itu saya buka nombor 1 tu. Dia kuatnya, tak apa. Okey. Sekarang suara saya jelas Ibu Ayah ya, alhamdulillah ya. Dah tak bising dah ya. Tak apa. Panas sikit je Ibu Ayah, insya-Allah. Ibu Ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat 17 surah Yasin. Firman Allah, Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu Maryam, Masya Allah. Aircon pasang ni, tapi aircon slow. Ibu ayat 17 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma 'alaina illa al-balaghul mubin. Sadaqallahul azim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ibu. Ibu semua nampak muka saya jelas tak sekarang ni? Okey, jelas ya? Gambar saya. Alhamdulillah. Ibu-ibu biasa nampak saya tulis macam ni kan? Kan? Hari ni insya-Allah saya dah tak tulis macam ni dah. Dah okey dah. Terima kasih kepada salah seorang ibu yang ikuti pengajian dengan kita, yang telah dapatkan untuk taja saya beli satu iPad ya, iPad Air, second hand je, 1,000 lebih. Dan sebab itu saya boleh buat kuliah dengan lebih baik lah, insya-Allah. Dan saya tak tulis macam tu lagi pasal dah besar dah. Dah besar. Kalau handphone saya sebelum ni, yang ni, ni dia 3 kali ganda yang ni. Alhamdulillah. Okey Ibu ya. Kita tengok ayat yang ke-17. Kalimah alaina.
Pasal kita bincang ilmu sorof saja ibu ayah, kita tengok betul-betul ya kalimah alaina. Okey. Alaina ni macam mana? Alaina ni adalah gabungan daripada huruf jar ya. Okey. Ala digabungkan ya. Okey. Dengan saya tulis sekejap. Ibu nampak ala digabungkan dengan nahnu jadi waalaikumsalam Ibu Nusia. Ala digabungkan dengan nahnu jadi alaina. Alaina. Jelas ibu ayah ya, nahnu, kalimah nahnu, dhamir nahnu ni ibu ayah. Bila dia saja, belakangnya tidak ada apa-apa kalimah yang digabungkan dengan dia, kita sebut nahnu. Tetapi kalau sebelumnya ada sebarang kalimah, tak kira lah dia isim ke, dia fi'il ke, dia huruf ke, macam ala ni contoh huruf jar kan. Maka nahnu kena tukar kepada nun alif. Nah, alaina begitu. Jelas ibu ayah ya? Okey, itu alaina. Okey, ibu ayah. Sekarang ni cuba ibu ayah sebutkan ala digabungkan dengan hunna. Ala digabungkan dengan hunna. Okey, saya tulis. Ala digabungkan dengan hunna. Tengok saya tulis pun tak ada nak apa ni, tutup mata lah muda kan. Tak ada nak tengah spek lah. Macam tu. Okey. Apa jawapannya ibu? Apa jawapannya? Ala digabungkan dengan hunna jadi apa? Boleh tulis jawapannya Bismillah. Bismillah. Okey. Alaina. Ibu Asimah kata alaina salah. Ibu Fairuz alaihinna betul. Ibu Asimah bukan dengan nun. Kalau nun saja itu pada fi'il mudhari'. Jadi ala digabungkan dengan hunna jadi alaihinna. Jelas ibu ya? Alhamdulillah. Masya-Allah tabarakallah ibu ya. Okey. Jadi seterusnya ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu jelas. Ibu-ibu cuba dengar saya sebut daripada awal kotak pertama. Ala digabungkan dengan huwa jadi alaihi. Alaihi. Alaihi, alaihima, alaihim. Alaiha, ala digabungkan dengan hiya jadi alaiha. Kemudian alaihima, kemudian alaihinna. Terusnya alaika, alaikuma, alaikum. Alaiki, alaikuma, alaikunna. Alayya, alaina. Kalau ke atasku, alayya. Ke atas kami, alaina. Ya ibu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, sekarang saya tengah mengajar. Saya cuba jadikan ibu admin, ibu masukkan insya-Allah ya. Ya ibu ya. Okey. Ini ibu jelas insya-Allah. Wa ma alaina, jadi alaina itu ibu ya, ala digabungkan dengan nahnu. Jelas ya? Alaina kotak ke berapa ibu ya? Alaina dalam tasrif kotak yang ke berapa tu? Agak-agak ibu ya. Kotak ke berapa? Alaina. Kotak 14 betul. Masya-Allah ibu ya, kotak 14. Okey ibu ya, kalau kotak yang ke-9 cuba sebut kotak ke-9 jadi apa? Kotak ke-9. Saya nak ibu-ibu cuba membayangkan ya. Kotak ke-9 jadi apa? Ala digabungkan dengan antum. Jadi apa ibu? Ala digabungkan dengan antum jadi apa? Ala digabungkan dengan antum. Alaikum. Salam. Masya Allah. Alaikum ibu. Mana ada alaikum? Alaikum. Okey. Saya nampak dah. Okey, sekarang ni kadang kita tak perasan ibu ya, kita ingat macam tu juga kan. Jadi alaikum ibu, bukan alaitum. Alaikum.
Okey, assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey. Allah ibu ya. Ibu ayah yang dirahmati Allah, tak apa ya. Kita terus. Kalimah ila kita tak syarah, al-balaghu kita tak syarah, al-mubin kita syarah, al-mubin. Okey ibu ayah, dalam bahasa Arab kita ada ibu pernah tak dengar kalimah bayan? Siapa pernah dengar kalimah bayan? Haji nasi karkun ke? Haji nasi. Apa dia maksud bayan? Apa maksud bayan ibu ayah? Bukan cerita ibu, bukan cerita. Bayan maksudnya penerangan. Bayan maksudnya penerangan, penjelasan. Bayan maksudnya penerangan ataupun penjelasan. Boleh ibu ya? Jadi dalam bahasa Arab kita ada fi'il madhi abana dengan tambah hamzah di depan. Abana. Untuk alaya ada alif akhir kalimat tu tidak ibu? Alaya. Tak ada alif ibu. Alaya ya sabdu. Alaya ibu ya sabdu. Boleh ibu ya? Abana mudhari'nya yubinu. Kalau kita tengok ya. Dengan yang sekarang punya ni mudah sikit saya nak terangkan kepada ibu. Kerana lebih jelas ya. Okey. Ni ibu salin saya tulis ni ya. Ya Allah, nikmatnya dapat tulis tanpa buat macam ni. Ibu ayah tengok, saya bagi abana yubinu. Abana ibu, abana berapa huruf ibu? Abana ada berapa huruf? Ada berapa huruf abana? Ada 4 huruf. Maka ibu fi'il mudhari' mula baris apa? Kalau abana fi'il mudhari' mula baris apa? Depan, betul ibu depan. Makanya tadi saya tulis balik. Makanya yubinu mula baris depan yubinu. Masdarnya ibanah, ibanah menjelaskan, ibanah menjelaskan ataupun menerangkan. Okey. Jadi ibu ayah. Okey. Daripada yubinu untuk kita jadikan dia untuk ya. Sekejap ya. Untuk kita sekejap ibu ya. Ada tak kalimah lain? Sekejap ya. Okey, tak apa. Okey. Daripada yubinu tadi kita nak jadikan dia isim fa'il. Pertama sekali apa kita buat? Tukar huruf ya kepada mim. Maka dia jadi ya yang depan tu tukar pada mim jadi mim bayadun begini. Nampak ibu? Asal tadi yubinu, abana yubinu. Untuk jadikan dia isim fa'il. Isim fa'il bagi yang 4 huruf tadi tu, yang fi'il madhi 4 huruf. Tengok fi'il mudhari'nya yubinu. Untuk tukar kepada isim fa'il, huruf depan huruf ya tukar dulu pada huruf mim. Maka yubinu jadi mubinu. Jadi mubinu. Jelas ibu ayah ya? Okey, sekejap ibu Jadi ibu abana jadi yubinu. Okey, kemudian yubinu jadi mubinu. Kemudian ibu ayah isim fa'il kan isim kan? Isim kan? Jadi bila di isim, secara asalnya datangkan tanwin. Jadi mubinun. Mubinun jadinya kita sebut mubinun begini. Okey. Mubinun begitu. Mubinun. Jadi ibu ayah sekarang ni ada alif lam tak? Ada alif lam. Bila ada alif lam tidak adalah tanwin. Bila ada alif lam tak boleh ada tanwin. Maka kita sebut apa? Kita sebut mubinu saja. Al-mubinu begitu.
Jelas ibu ya? Ulang balik daripada abana yubinu. Af'ala yuf'ilu. Abana yubinu masdarnya ibanatan. Isim fa'ilnya atau wazan muf'ilun. Mubinun. Okey, bagaimana nak jadikan isim fa'ilnya daripada fi'il mudhari' tadi? Ini untuk yang bukan 3 huruf ibu. Kalau sulasi mujarrad, isim fa'ilnya atas wazan fa'il. Tapi ini bukan sulasi mujarrad. Ini sulasi mazid fih. Satu huruf. Ditambah satu huruf ataupun 2 huruf tak kira lah. Asalkan dia bukan sulasi mujarrad, maka nak buat isim fa'ilnya ibu, fi'il mudhari', huruf depan tukar pada huruf mim. Jadi yubinu jadi mubinun. Mubinun. Oleh kerana dalam ayat ni ada alif lam, maka kita tak sebut mubinun. Al-mubinu. Al-mubinu bila ada alif lam tidak boleh ada tanwin. Jelas ibu ya? Jadi sekarang cuba ibu tengok dalam Quran terjemah, apa terjemah al-mubin? Mesti ada makna terang nyata macam tu. Jelas, terang, nyata, lebih kurang macam tu. Yang jelas ibu nampak kan? Yang jelas. Yang nyata, jelas, nyata, dua-dua makna yang sama. Masya Allah, tabarakallah. Jelas ibu ya? Itu maksudnya, yang jelas, yang nyata. Haji nasibnya lagi, yang jelas dan nyata lagi bagus. Dua-dua sebut. Masya Allah, tabarakallah ibu. Okey, jadi itu ayat 17. Ayat 17, kalimah yang kita bincangkan adalah kalimah alaina dan juga kalimah al-mubin. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tengok pula ayat 18. Ayat 18 banyak kita nak bincang ni. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna 'adzabun alim. Shadaqallahul azim. Tengok dulu pada kalimah qalu. Ibu ayah kita ulang lagi banyak kali. Dalam bahasa Arab kita ada fi'il madhinya qala. Fi'il mudhari'nya yaqulu. Mudhari'nya yaqulu begini. Qala yaqulu. Okey. Ibu-ibu ayah, kalau mulai hari ni saya bagi madhi, mudhari', masdar, isim fa'il boleh? Saya bagi sekali 4. Nak tak? Ataupun saya bagi sekali kotak 8 terus, 8 kotak terus. Madhi ma'ruf, mudhari' ma'ruf, masdar, isim fa'il. Yang bawah madhi majhul, mudhari' majhul, masdar, isim maf'ul. Nak tak saya bagi macam tu, kotak 8, tasrif kotak 8. Boleh ibu? Okey, saya bagi ya. Ibu-ibu saya bagi, jangan tengok saja, ibu-ibu salin ya. Salin. Salin insya-Allah. Kalau dengan saya ni ibu-ibu biar banyak buku pun tak apa. Tak ada masalah ibu ya. Okey, ini bestnya kita boleh tulis bawah dia yang sekarang ni. Kita boleh tulis kat bawah dia. Jadi ibu-ibu senang. Okey, jangan saya tulis. Okey ibu. Ibu tengok ibu ya. Qala yaqulu qawlan qailun, qila yuqalu qawlan maqulun. Itu. Qala fi'il madhi ma'ruf, dia telah berkata. Yaqulu fi'il mudhari' ma'ruf, dia sedang berkata. Qawlan masdar, perkataan ataupun kata-kata. Qailun isim fa'il. Kenapa qailun? Atas wazan fa'ilun. Kenapa atas wazan fa'ilun? Kerana fi'il madhi kalau dia sulasi mujarrad 3 huruf semata-mata, maka isim fa'il mesti wajib atas wazan fa'ilun. Maka qala isim fa'ilnya qailun. Biasa dengar kan qailun, wa qala qailun minhum.
Qailun, seorang yang berkata-kata. Kalau fi'il madhi majhul telah dikatakan, qila, telah dikatakan. Kalau fi'il mudhari' majhul sedang dikatakan yuqalu. Kalau masdar sama macam yang biasa, masdar ni dia sama ya, macam atas tu tak ada masalah ya. Masdar qaulan, kata-kata. Kemudian isim maf'ul, maf'ulun, maqulun. Maqul yang dikatakan, maqul yang dikatakan. Okey. Asalnya maqul tu asalnya, ini tambahan saja. Asalnya maqwul, maf'ul, maqwulun. Tapi payah nak sebut maqwulun, payah jadi maqul saja. Jelas ibu ya? Okey. Jadi habis kotak 8, tasrif kotak 8 habis. Macam ni lebih mudah untuk saya tulis, saya ibu nampak dengan jelas insya-Allah. Jadi ibu ya, qalu mereka telah berkata. Mereka telah berkata, siapa mereka itu ibu ayah? Nanti tengok pada tafsir lah. Tapi kita bagi tahu kat sini, ya, orang-orang penduduk Antakya, penduduk negeri yang zalim tu, yang ugut nak membunuh 3 orang rasul. Itu kita bincang nanti dalam tafsir insya-Allah. Ibu ayah, qalu kotak ke berapa? Kotak ketiga. Kotak pertamanya qala. Qala. Kemudian kotak kedua kita tambah alif di belakang, jadi qala, mereka berdua berkata qala. Kalau mereka ramai berkata qalu, begini ibu ayah ya. Kalau dia seorang lelaki berkata qala. Mereka berdua berkata qala. Mereka ramai berkata qalu. Ibu ayah jelas insya-Allah ya. Okey. Okey ibu ayah. Jadi qalu kotak yang ketiga. Tak ada masalah. Ibu ayah. Okey. Untuk qala ni tengok saya tulis ya. Ni tadi tu qala qalu kan. Okey, tadi tu qala qalu. Saya terus bagi kotak sampai kotak 6. Sampai kotak 6 tasrif fi'il madhi. Okey, kotak yang keempat qalat tamati. Qalat. Okey, qalat. Kemudian kotak yang kelima jadi kotak kelima saya tulis ya. Qalata. Kotak ke-6 ni. Okey. Kotak ke-6 dia jadi macam mana ibu ayah, tengok saya tulis ya. Okey. Tengok sampai saya pergi kotak ke-6. Kotak pertama qala. Kotak kedua tambah alif qala. Kotak ketiga tambah waw alif qalu. Kotak keempat untuk dia seorang perempuan telah berkata tamati qalat. Kalau mereka berdua perempuan telah berkata qala, tadi ta tadi tu menunjukkan perempuan tambah alif. Alif tu menunjukkan 2 orang. Jadi ta tu dihidupkanlah. Jadi qalata. Kemudian ibu ayah, kotak ke-6 qala tambah dengan nun baris atas kan. Untuk ramai perempuan, mereka ramai perempuan, untuk rumus fi'il madhi ibu ayah adalah nun saja. Nun jamak muannas kita panggil ya. Pada fi'il madhi kotak ke-6 untuk memberi makna ramai pada perempuan tambah nun saja. Ibu ayah, untuk qala ini bermula kotak ke-6 kita tukar baris depan jadi qul macam tu. Jadi qulna, mereka ramai perempuan telah berkata qulna. Sampai bawah kekal qulna. Kemudian kotak ke-7 kamu seorang lelaki telah berkata qulta, qultuma, qultum, qulti, qultuma, qultunna. Bawah sekali saya telah berkata, lelaki ataupun perempuan, qultu. Kalau kami berkata qulna. Jadi ibu ayah, saya nak tanya ibu ayah, qala dan adik-beradiknya qala qalu ataupun yaqulu yaqulani yaquluna ataupun qailun, banyak tak ibu ayah jumpa dalam Quran? Banyak ke tidak jumpa fi'il qala dalam Quran dan adik-beradiknya? Ke jarang-jarang jumpa? Selalu jumpa ke jarang jumpa? Banyak sekali ibu ayah, banyak sangat. Jadi pasal itulah pentingnya ibu ayah tahu
tahu apa ni bentuk-bentuk fi'il. Dia fi'il madhi ke, dia fi'il mudhari' ke. Pasal tu ibu ayah kena istiqamah ikuti pengajian insya-Allah ibu ayah ya, kena istiqamah. Mubin pun banyak, betul Ibu Asimah. Mubin pun banyak. Dalam Yasin banyak mubin. Surat lain pun banyak juga perkataan mubin. Mubin jelas. Biasa jumpa dhalalim mubin. Dan al-balaghul mubin. Okay. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jelas setakat ni insya-Allah. Okay, jadi qalu kotak berapa ibu ayah? Qalu kotak berapa? Kotak 3. Fi'il madhi ke fi'il mudhari'? Qalu ibu ayah. Fi'il madhi ke fi'il mudhari'? Qalu tadi. Fi'il madhi. Alhamdulillah ibu ayah, jelas ya. Okey. Inna kita tak bincangkan dia punya detail, cukup ibu ayah beritahu saya. Inna kotak ke berapa? Inna tu kotak ke berapa? Inna tafayyarna. Inna kotak ke berapa? Kotak 14. Betul, masya-Allah tabarakallah. Kotak 14. Kotak 14 maksudnya asalnya inna digabungkan dengan ana ibu ya. Kotak 14 asalnya inna tu digabungkan dengan ana. Jadi inna macam tu ke? Betul ke inna tu inna digabungkan dengan ana? Betul ke salah? Salah, betul ibu. Salah ya. Inna adalah inna digabungkan dengan nahnu, betul ibu. Digabungkan dengan nahnu. Alhamdulillah, masya-Allah. Senang saja. Okey, terus pada fi'il seterusnya. Tatayyarna. Dalam bahasa Arab kita ada fi'il madhinya. Okey. Saya tulis macam ni je. Tatayyara. Ni kan. Okey. Ibu tengok. Saya bagi dua je. Madhi mudhari' saja. Tatayyara mudhari'nya yatatayyaru. Kita akan belajar ni dalam bab tafa'ul. Bab tafa'ul dalam surah peringkat kedua insya-Allah. Tafa'ul ya. Jadi ibu, tatayyara ni datang daripada perkataan tara. Tara terbang. Nampak tak terbang? Terbang. Tara terbang. Fi'il mudhari'nya yatatayyaru. Apa kena mengena dengan terbang? Cuba ibu tengok. Terjemah ibu apa? Cuba tengok. Apa dia tatayyarna? Terjemahnya kami bernasib malang kan? Betul tak? Apa terjemah ibu ya? Tatayyarna. Kami bernasib malang. Betul? Nampak ibu? Apa kena mengena terbang dengan nasib malang? Nasib malang. Apa kena mengena burung dengan nasib malang? Apakah kena mengena di antara Haji Nasib kami merasa nahas dan malang. Kami bernasib malang. Okey ibu ayah. Kenapa? Kenapa perkataan malang itu diambil daripada perkataan terbang? Ataupun tair burung. Tair burung. Tara terbang. Tair burung. Ini tatayyara. Tatayyarna kami bernasib malang. Kenapa? Okey ibu-ibu dengar saya sebut. Zaman dulu ibu, kalau ibu ayah, zaman dulu mereka ni nak tentukan nasib. Orang Arab dulu nak tentukan nasib, mereka ada burung merpati dan mereka akan lepaskan. Burung merpati itu lepas, bila burung merpati itu terbang ke kanan, pada mereka nasib baik. Kalau burung merpati terbang ke kiri, pada mereka nasib malang. Maka daripada terbangnya burung itu diambil perkataan tatayyara. Tatayyara maknanya nasib malang, tapi asalnya burung tu terbang ke kanan nasib baik, terbang ke kiri nasib malang. Jadi seolah mereka ni nasib malang lah. Okey. Padahal bukan pasal burung. Dia ambil perkataan tu jadi makna bernasib malang. Jadi tatayyara dia bernasib malang. Kalau kami bernasib malang, fi'il madhi untuk memberi makna kami tambahlah nun alif. Jadi tatayyara belakangnya huruf ra. Tatayyara belakang huruf ra. Bermula kotak ke-6 sampai kotak ke-14, huruf akhir mesti dimatikan. Maka ibu ayah yang dirahmati Allah, huruf akhir mesti dimatikan. Kotak 14 tadi,
Tatayyara digabungkan dengan nahnu yang bertukar jadi nun alif na, maka jadi apa? Tatayyarana ke tatayyarna. Matikan ra. Tatayyarna, begitu. Jadi apa maksud tatayyarna? Kami bernasib malang. Macam mana boleh jadi bernasib malang? Itu sepatutnya saya terangkan dalam tafsir. Tapi saja saya sentuh dulu. Nanti bila kita belajar tafsir, ibu-ibu yang lebih faham lagi insya-Allah. Lagi jelas lagi insya-Allah. Okey. Tatayyarna, kami bernasib malang. Jelas ibu-ibu yang semua insya-Allah? Jelas tak kalimah tatayyarna? Jelas. Okey. Tatayyarna, begitu Ibu Naimah. Betul, masya-Allah, tabarakallah ya. Okey. Bikum. Bikum ba tambah apa itu Ibu Ayah? Bikum soalan saya, ba tambah apa? Jawab tambah apa je. Ba tambah apa tu? Kum tu asalnya apa? Antum. Jadi kita nak kata bi antum ke? Qalu inna tatayyarna bi antum. Itu ke? Bikum lah. Maksudnya juga Ibu, kalau kamu semua sahaja antum. Kalau antum sebelumnya ada kalimah lain, maka antum kita tukar kepada kum. Kalau tak, jadi macam ni lah. Assalamu ala antum. Assalamu ala antum. Itu. Assalamualaikum. Ya. Semayang. Imam kan? Imam. Konon-kononnya imam tu, dia tunjukkan kelainan. Assalamu ala antum wa rahmatullah. Semua makmum pun pandang lain macam je pada imam. Pasal apa? Baca salah. Jadi Ibu, antum, daripada huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu, semuanya itu, kalau tak ada apa-apa tak ada apa-apa kalimah sebelumnya, baca huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna sampailah pada nahnu. Tapi kalau sebelumnya ada kalimah, apa-apa kalimah yang lain, maka akan bertukar sebutannya. Antum jadi kum. Contoh masa mula-mula saya belajar cakap Arab dulu, macam saya kata, ibu-ibu mungkin pernah dengar. Mula-mula saya belajar cakap Arab dulu, Ibu Ayah. Ya, saya ni belajar di madrasah dulu. Cara saya nak praktikan bahasa Arab saya, pantang jumpa orang Arab datang sembahyang ke masjid, saya akan cakap Arab walaupun betul kabur. Antaranya contohlah, kalau contoh bahasa saya lah dulu. Contoh saya kata, anta zahaba ila bai'a, ana zahaba ila baiti anta la mawjud, ana raja'a. Hafal macam tu. Padahal salah berterabur kan. Tapi Ibu Ayah, kita cuba lama-lama jadi betul insya-Allah Ibu Ayah ya. Okey, bikum asalnya bi antum jadi bikum. La illam tantahu ni penting. La illam tantahu. Okey. Dalam bahasa Arab ada fi'il madhinya intaha. Intaha, mudhari'nya yantahi. Okey. Sekejap ya. Sekejap. Okey Ibu Ayah. Dalam bahasa Arab kita ada fi'il madhi intaha, mudhari'nya yantahi, masdarnya intihaan. Isim fa'alnya muntahin, hatu tanwin, muntahin. Asalnya muntahiyun, payah nak sebut. Ya tu dibuang dan diberikan tanwin pada ha, muntahin, begitu. Intaha, yantahi, intihaan, muntahin, maksudnya apa? Habis. Berhenti ataupun habis, tamat. Okey. Jadi Ibu Ayah, okey. Ibu Ayah tengok ada kalimah lam kan? Lam. Dan Ibu Ayah kita kena ingat, lam ini, nafi dengan lam hanya masuk pada fi'il mudhari' saja. Saya ulang, huruf lam nafiyah hanya masuk pada fi'il mudhari' saja. Dia tak masuk pada fi'il madhi. Maka Ibu Ayah, kita nak guna intaha ke nak guna yantahi ni?
Guna yantahi fi'il mudhari'. Kita tasrif dulu yantahi. Ayah tengok saya tasrif yantahi ya. Kotak pertama yantahi. Kotak kedua saya tulis dulu. Yantahiyani. Nanti bersalin ya. Kotak ketiga yantahuna. Okey, kemudian kotak keempat tantahi. Kotak kelima tantahiyani. Kotak keenam yantahina, begini. Kemudian kotak ketujuh tantahi. Kotak ke-8 tantahiyani. Kotak ke-9. Okey. Saya buat sampai kotak ke-9 saja Ibu ya. Saya buat sampai kotak ke-9 saja. Kotak pertama yantahi, asalnya yantahiyu. Asalnya yantahiyu. Kita akan belajar bab infial. Infa'ala yanfa'ilu. Di sini asalnya intahaya yantahiyu. Ini bab ifti'al, ifti'al. Ifta'ala yafta'ilu. Intahaya yantahiyu asalnya. Asalnya bukan intaha, asalnya bukan yantahi, asalnya yantahiyu. Yantahiyu, yafta'ilu. Tapi dimatikan dia, jadi yantahi saja. Itu kita tak belajar lagi lah, cuma saya bagi tahu. Kotak kedua yantahiyani, kotak ketiga yantahuna. Asalnya Ibu yantahiyuna. Asalnya yantahiyuna, jadi yantahuna saja. Dimudahkan. Pendek cerita, tengok kotak 9. Kotak 9 tantahuna. Tantahuna itu kotak 9 untuk antum kan? Untuk antum. Kamu semua. Maka Ibu yang fi'il mudhari' bila dimulakan dengan ta dan belakangnya ada waw nun, maknanya kalian semua. Kita tahu intaha tadi maknanya berhenti ataupun tamat ataupun sudah ataupun selesai. Jadi tantahuna sebelum dimasuki lam. Lam tak masuk lagi. Kita fokus pada tantahuna saja. Dia ada waw nun. Mula dengan ta, ada waw dan nun tu masih ada. Tantahuna, kamu semua berhenti. Tapi dalam ayat ni, lam tantahu, kamu semua tidak berhenti. Tidak berhenti, tak stop. Jadi Ibu masuk lam. Lam. Ibu cuba buka mustawa 1 nota 26. Ibu buka nota 1 nota 26. Siapa dah buka beritahu saya. Komen dah. Siapa dah buka komen dah Ibu ya. Yang lain pun Ibu komen. Siapa dah komen dah. Nanti saya bagi balik nota tadi. Saya nak tengok berapa ramai yang dah buka. Mesti ramai Ibu ya. Semua kena buka. Okey. Masya Allah. Okey. Semua dah buka ya. Alhamdulillah. Okey, cukup sampai buka Mariah saja. Okey, ibu-ibu lain yang dah buka tak apa, dah tak payah komen. Saya nampak dah ramai dah buka. Alhamdulillah. Okey, tak payah komen. Saya bagi balik tadi. Saya bagi balik. Okey, ibu-ibu tengok. Saya bagi balik ya. Okey. Ibu ayah, kotak ke-9. Tantahuna. Ibu-ibu dah buka nota 26 tadi. Lam nafiyah. Lam nafiyah. Kesemua fi'il mudhari' yang tiada tambahan huruf di belakang, iaitu kotak pertama, kotak keempat, kotak ketujuh, 13 dan 14, kita matikan. Tapi kalau belakangnya alif wawiyah begini, saya tak tulis kat situ, saya tak tulis kat dalam nota, tapi ibu tulis sendiri. Kalau alif wawiyah, macam ni ibu ya, fahamkan saya cakap dulu. Semua kotak warna kuning yang tak tambah apa-apa di belakang, kalau huruf akhirnya alif wawiyah, kita tak matikan, tapi kita buang. Kita buang. Okey. Jadi cuba tengok kotak 7. Kotak 7 tantahi. Tantahi. Okey, kotak 7 tantahi. Sekarang ni saya nak masukkan lam. Bila saya masukkan lam, apa jadi? Tantahi yang asalnya ada ya tu dibuang, jadi lam tantahi saja. Jadi lam tantahi begitu. Bila saya buang ya, jadi lam tantahi. Itu kotak yang belakangnya tak tambah apa-apa. Cuba kalau kotak 8. Kotak 8 tantahiyani.
tantahiyani, kotak 8. Kotak 8 tantahiyani. Bila masuk lam, kotak 8 tambah 2 huruf kan, tambah alif nun. Ibu-ibu, kotak warna putih tu, kotak tambah 2 huruf, kotak warna putih, sama ada tambah waw nun, ataupun alif nun, ataupun ya nun. Maka semua kotak warna putih ini, bila masuk lam, yang mana kotak warna putih itu tambahan 2 huruf di belakang, alif nun atau waw nun atau ya nun, maka kita buang nun. Tantahiyah ni jadi lam tantahiyah begini. Okey, kita ambil pula kotak yang ke 10 tadi Okey, kita teruskan. Kotak yang ke 10 tadi tantahuna. Kita tahu tantahuna ada tambah waw nun di belakang. Macam saya kata bila masuk lam apa jadi? Kita buang nun. Jadi tantahu begini. Tantahu, tapi oleh kerana ada dia belakangnya waw nun, kalau waw nun di belakang kita buang nun, gantikan dengan alif. Dia jadi lam tantahu begini. Sama tak dalam Quran? Sama tak dalam yang Quran ni boy ya? Lam tantahu yang saya aja sama tak dalam Quran? Sama boy ya, sama. Lam tantahu begitulah ejaannya, lam tantahu begitu. Okey. Begitu ejaannya, lam tantahu. Jadi apa maksud lam tantahu? Kamu semua tidak berhenti. Kamu semua tidak berhenti. Jadi apa terjemah ibu ayah? Lam tantahu saja. Apa terjemah lam tantahu? Tidak, mesti ada makna tidak. Tidak kamu ke, kamu tidak ke, tak kisah. Haji nasibnya lagi tepat, lagi bagus kalau kamu tidak berhenti dari menjalankan tugas yang kamu katakan itu. Okey, bagus Tuan Haji ya. Jadi asas maknanya ada kamu, ada tidak. Jelas Ibu Ayah insya-Allah? Okey, alhamdulillah. Tengok pula kalimah lanarjumannakum. Lanarjumannakum. Lanarjumannakum dalam fi'il madhi kita ada, dalam bahasa Arab kita ada. Saya sekejap ya. Okey. Okey. Gini ya. Rajama yarjumu rajman rajimun. Rajama yarjumu rajman rajimun. Maksudnya rejam. Rejam. Boleh tak ya? Saya pergi sekejap. Aduh, tu sikit sekejap ya. Bismillah. Aduh. Allah. Maaf ibu ya, minum sikit haus. Okey.
Rajama yarjumu rajman rajimun. Okey. Rajama ni ibu rejam lah, rejam. Ibu yang kalau rejam, kalau kita baling macam ni rejam ke? Adakah ini rejam? Ni panggil apa? Baling macam ni. Tu lambung kan? Lambung. Mana ibu tengok, ibu ayah tengok mana yang lebih dahsyat balingannya? Rejam, baling, campak, lambung, lontar, mana bahasa yang paling kita tengok tu paling dahsyat balingannya? Rejam kan? Kalau rejam maksudnya balingan yang sangat laju dan padu. Kalau kena tu sakit. Ya, rejam, kalau batu tu dilambung-lambung, tak sakit pun kena. Tapi kalau rejam, dia baling padu batu tu, sakit. Jadi ibu, rejam tu maksudnya merejam. Bahasa kita sebut merejam. Okey. Jadi ibu ayah, yarjumu, rajama yarjumu, fi'il mudhari' yarjumu. Sekarang ni ibu ayah, orang kafir di negeri Antioquia tadi, di penduduk Antioquia, mereka dah rejam ke belum nabi-nabi tu, rasul-rasul? Dah rejam ke belum? Kita itu tafsir tetapi saja masuk sikit. Mereka baru ugut kan? Bila ugut dah rejam ke belum? Baru ugut. Dah rejam ke belum? Belum. Jadi bila belum, kita nak guna fi'il madhi ke fi'il mudhari' tu? Nak guna fi'il madhi ke fi'il mudhari'? Nama pun belum rejam kan? Fi'il mudhari' ibu ayah. Jadi yarjumu fi'il mudhari'. Untuk tukar kepada makna kami, ibu, kita tukar nun kepada ra, ya kepada nun, jadi narjumu. Yarjumu dia rejam. Narjumu kami rejam. Okey. Ibu ayah yang dirahmati Allah. Siapa yang dah print nota mustawa 2? Siapa bersamanya ada nota mustawa 2? Dan siapa ada nota mustawa 2, cuba buka nota 1 mustawa 2. Ibu-ibu yang dah buka nota 1 mustawa 2, komen dah. Nota 1 mustawa 2. Okey. Ramai dah ya ibu ya. Mustawa 2 tu ibu ayah. Okey dah, ramai dah. Nak tanya, siapa ibu-ibu yang belum ada mustawa 2? Komen kat saya. Siapa yang belum ada mustawa 2? Nanti saya bagi lepas kelas dekat grup. Ibu Selamah belum ada, Haji Nasir belum lagi. Haji Nasir pasal tak ada ikuti pengajian kan, tak apa, saya bagi nanti insya-Allah. Lagi Ibu Siti belum. Okey. Nanti lepas kelas saya bagi ibu-ibu ayah. Kalau saya tak bagi, ibu-ibu ayah ingatkan dekat saya, nanti saya bagi nota mustawa 2, ibu-ibu ayah print. Tapi print warna ya ibu ayah, bukan print ni hitam putih. Print warna, ada tujuan saya minta print warna tu. Okey, siapa dah buka? Okey, insya-Allah ya. Tadi narjumu. Kalau narjumu maknanya kami rejam. Narjumu kami rejam. Untuk kuatkan maknanya, pertama sekali untuk kuatkan maknanya, antara cara, bukan hanya satu-satu cara. Saya kata antara cara untuk menguatkan makna pada fi'il mudhari', pertama sekali tambah lam. Jadi dia jadi lanarjumu. Nak tambah lam takkid, dia jadi lanarjumu, nescaya kami rejam. Ibu, sekarang ni lanarjumu dah ada berapa kali penegasan? Lanarjumu ada berapa penegasan sekarang? Kenapa 2 ibu Kalsum? 1 saja. Lam saja. Boleh ibu ya? Sekarang ni baru 1, baru lam saja. Narjumu belum ada penegasan. Lanarjumu tu lam baru 1. 1 ibu ya. Ibu semua pegang ya, baru 1. Lanarjumu baru 1 penegasan. Okey, jelas ibu Kalsum, jelas insya-Allah? Ada 1 saja ibu ya. Okey. Lain saya jelas tak ibu ya? Jelas tak lain saya ni? Semua jelas tak? Jelas, okey. Ibu yang tadi tambah lam saja. Sekarang ni lam tambah narjumu tambah ibu yang tengok. Sekarang kita nak buat 2 kali penegasan, iaitu lam takkid ditambah dengan nun, namanya nun takkid, nun taukid. Tapi
Bila dia mati macam ni kita panggil nun takkid yang ringan. Nun taukid khafifah. Nun takkid yang ringan. Okey, nun takkid ataupun taukid khafifah, ringan. Ibu ayah bila masuk nun belakang ni, nun takkid ni, huruf akhir kena tukar pada atas. Maka jadi dia jadi macam mana? Lanarjuman. Jadi lanarjuman, bukan lanarjumanna, lanarjuman saja. Lanarjuman dah ada berapa kali penegasan ni Bu ayah? Lanarjuman dah ada berapa penegasan sekarang? Ada berapa takkid? 2 takkid. Lam dan juga nun mati. Ada 2 takkid. Alhamdulillah Ibu. Seterusnya Ibu ayah, kalau kita nak buat 3 kali penegasan, lam digabungkan dengan narjumu, digabungkan lagi dengan nun sabdu. Nun sabdu baris atas. Ibu ayah, bila nun sabdu bersamaan berapa nun? Kalau nun tu sabdu ada berapa nun sebenarnya? 2 nun Ibu ya. Ada 2 nun. Maka Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang berlaku sekarang? Okey. Apa yang berlaku? Kita akan baca lanarjumanna. Ada 3 kali penegasan. Lam dan nun sabdu tu ada 2. Lanarjumanna kalau dipondok dulu kita terjemah pasti dan pasti, tapi terjemah Melayu tak boleh lah macam tu. Terjemah dipondok nak mudah faham. Untuk kita faham hakikatnya ada 3 penegasan. Guru saya terjemah pasti dan pasti dan pasti kami akan rejam kamu semua. Ada 3 penegasan. Yang penting ada makna tegas tu sungguh-sungguh. Sekarang ni Ibu ayah, cuba Ibu ayah tengok terjemah Ibu ayah apa dia lanarjumannakum. Terjemah Ibu ayah apa? Lanarjumannakum. Terjemah lanarjumannakum. Haji Nasib, tentulah kami akan merejam kamu. Okey? Boleh terjemah tu? Kita tengok terjemah lain. Nescaya. Okey, nampak tak? Tentulah, nescaya. Ini semua adalah terjemah penegasan. Nescaya, tentulah. Okey, lagi. Ini terjemah paling cantik. Ibu Salamah punya. Sungguh benar-benar. Sungguh dah terjemah dah. Sungguh benar-benar. Ada 2 penegasan. Okey, sungguh benar-benar. Siapa terjemah sungguh benar-benar cantik ataupun sungguh pasti pun cantik? Ada 3 penegasan Ibu, betul. Lanarjumannakum 3 penegasan. Okey. Kak Azriza, tentulah pasti. Tentulah pasti pun boleh. Tentulah pasti. Sungguh benar-benar. Sungguh pasti. Okey. Cuma dalam konteks terjemah kita bahasa Melayu, mungkin tidak ada terjemah yang paling tepat untuk menunjukkan 3 penegasan. Tapi bila terjemah sungguh benar-benar, itu dah nampak sungguh-sungguh nak bagi tahu, sungguh-sungguh adanya pada zaman itu. Sungguh-sungguh mereka nak rejam. Okay. Ada 3 penegasan Ibu ya. Kita faham 3 penegasan, tapi dalam terjemah mungkin tegasnya ada 2 saja, tapi tak ada masalah kerana itu bahasa Melayu. Kita kena faham harfiahnya, walaupun terjemah sungguh benar-benar macam 2 je penegasan, sungguh dan benar-benar, tapi hakikatnya ada 3 penegasan. Iaitu lam dan nun takkid saqilah, dan nun sabdu tu macam 2 penegasan. Okey. Jelas Ibu ayah insya-Allah ya. Alhamdulillah. Masya-Allah tabarakallah. Jadi lanarjumannakum. Okey, lam tu lam takkid, manna nun sabdu tu pun nun takkid. Nun takkid sabdu, nun takkid saqilah macam 2 kali penegasan. Ada 3 penegasan. Kemudian ibu-ibu ayah, wala yamassanna. Massanna, la yamassanna. Okey. Dalam bahasa Arab kita ada fi'il madhi massa. Mudhari'nya yamassu. Massa yamassu. Apa dia massa yamassu? Maksudnya kena. Sentuh ataupun kena. Sentuh ataupun kena. Okey. Jadi
pasti akan kena pada kamu azab yang pedih. Pasti akan kena pada kamu ayat yang pedih. Terima kasih banyak Ibu Fuziah, Masya Allah. Okey. Pasti akan kena pada kamu azab yang pedih. Jadi ibu-ibu ayah yang dirahmati Allah, jadi macam sama juga macam tadi, bila lam saja akan menjadi la yamassu. Lam saja takkidnya la yamassu bacanya. Ya. Sorry. La yamassu begini, saya tertinggal tadi. Okey, la yamassu begitu ibu ya. La yamassu pasti akan kena. Kalau dengan nun takkid khafifah, la yamassan. Macam ni, la yamassan begini. Itu 2 kali penegasan. Tapi kalau 3 kali penegasan, la yamassanna. La yamassanna. Pasti akan kena pada kamu azab yang pedih. Ibu ayah yang dirahmati Allah, cuba terjemahkan la yamassanna. Ikut Quran terjemah ibu ayah. Apa terjemahnya? La yamassanna. Quran terjemah ibu ayah. Nampak tak? Haji punya sudah tentu. Sudah tentu tu kerana makna tegas. Sudah tentu kamu akan merasai. Lagi cantik, sungguh benar-benar. Ibu Salamah punya sungguh benar-benar itu 2 kali penegasan dalam terjemah tu. Cantik. Haji Nasir punya 1 penegasan sudah tentu. Cantik dah, tapi lagi cantik doublekan penegasan. Sungguh benar-benar, sudah tentu pasti. Akak Azliza, sudah tentu pasti. Sudah tentu pasti, 2 penegasan. Cantik. Sungguh benar-benar Ibu Maslina cantik. Masya Allah, tabarakallah. Okay, jelas ibu ya? Masya Allah. Sungguh benar-benar Ibu Kukalsum. Nampak tak ibu ya? Okey. Cantik terjemahnya. Macam saya kata tadi, kalau ada 3 penegasan dalam bahasa Arab, benda tentu bahasa Melayu boleh terjemah dengan 3 penegasan juga. Paling kuat pun bahasa Melayu boleh terjemah dengan 2 penegasan. Itu pun dah cantik dah. Cuma ibu-ibu faham mana ada 3 penegasan? Macam mana ibu-ibu faham? Ibu-ibu ayah faham 3 penegasan melalui bahasa Arab saja. Iaitu lam takkid dan nun takkid yang bersabdu, nun takkid saqilah, nun takkid berat bersamaan 2 kali. 1 campur 2, 3 penegasan. Jelas tak ibu ayah semua insya-Allah? Jelas tak semua? Minna azabun alim. Minna tu daripada kami lah, tak ada masalah ya. Azabun alim, azab yang pedih. Alhamdulillah ibu ayah. Alhamdulillah, masya-Allah, tabarakallah. Sekarang ini saja untuk pagi ni ibu ayah, insya-Allah ya. Ayat 17 dan 18. Mudah-mudahan bermanfaat untuk ibu ayah semua. Tengah hari nanti kita sambung insya-Allah. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sama-sama ibu, amin ya Allah. Afwan dan juga wa iyyak, masyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Amin ya Allah ibu. Ibu perasan ya, masyaallah. Semuanya ibu, masyaallah.